Assalamualaikum, anda bersama saya Al-Fairuz Jumuri membawakan imbasan peristiwa sepanjang minggu lepas. Imbasan minggu ini dimulakan dengan kepulangan jaguh tinju negara dari Sarawak, Deloniel McDillan Bong yang menerima Heroes Welcome sebaik tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuching pada 14 Jun lepas. Deloniel atau terkenal dengan jolokan Kilat Boy mengharumkan nama negara apabila muncul juara bagi kategori 57 kg selepas menumbangkan wakil tuan rumah Sikandar Abbasi menerusi pukulan teknikal knockout TKO di Stadium Lala Jan, Pakistan pada 11 Jun lalu. Lebih menarik, kejayaan beliau juga turut menerima pujian daripada Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Dato' Abang Openg. Imbasan seterusnya mengenai pemergian bekas Yang di-Pertua Dewan Negara juga tokoh korporat Tan Sri Dato' Amar Abang Ahmad Urai Datuk Hakim Abang Mohidin yang meninggal dunia di Pusat Rawatan Pakar Normah di Kuching pada 11 Jun lalu. Allahyarham menghembuskan nafas terakhir pada usia 89 tahun meninggalkan seorang balu, Puan Sri Datin Sri Siti Murniati 63 tahun dan 2 orang anak serta 2 orang cucu. Beliau merupakan seorang veteran politik dan pernah menggalas jawatan sebagai Yang di-Pertua Dewan Negara bermula 12 Julai 1988 hingga 9 Julai 1990. Sebelum itu, beliau pernah memikul tanggungjawab sebagai timbalan Yang di-Pertua Dewan Negara dari 29 Julai 1985 hingga 10 Julai 1988. Selanjutnya, imbasan tentang kerajaan bersetuju memansuhkan hukuman mati mandatori di negara ini dengan hukuman gantian tertakluk budi bicara mahkamah. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang, Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar menerusi kenyataan media pada 10 Jun lepas berkata keputusan ini dicapai susulan pembentangan laporan kajian hukuman gantian terhadap hukuman mati mandatori yang telah dibentangkan dalam mesyuarat Jemaah Menteri pada 8 Jun 2022. Ujarnya kerajaan juga secara prinsip menerima dan mengambil maklum syur-syur jawatan kuasa khas hukuman gantian terhadap hukuman mati mandatori yang dijelaskan melalui laporan kajian tersebut. Seterusnya kita balik dengan imbasan mengenai Republik Korea merupakan negara ketiga terbesar selepas Jepun dan China yang mengimport gas asli cecair LNG dari Sarawak. Menurut Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Dato' Abang Openg, Sarawak telah mengeksport 4.9 juta tan LNG dengan nilai sebanyak 5.9 bilion ringgit kepada negara tersebut pada tahun 2020. Katanya pada 9 Jun lepas, Sarawak dan Republik Korea telah menjalin hubungan yang baik sejak tahun 1970-an lagi. Berikut pula mengenai Perhimpunan Agong Tri Tahunan Parti Pesaka Bumiputera Bersatu PBB ke-15 yang bakal menghimpunkan seramai 2,420 orang perwakilan dan pemerhati. Timbalan Premier Sarawak selaku pengerusi Jawatankuasa Penganjur Datuk Ahmad Douglas Ugahambas berkata terdapat 16 buah jawatankuasa telah ditubuhkan bagi menentukan kelancaran Perhimpunan Agong kali ini. Ujarnya semua persiapan telah berjalan lancar termasuk penamaan calon untuk beberapa jawatan. Beliau berkata demikian dalam sidang media di Ibu Pejabat PBB pada 11 Jun lepas. Tambah Datuk Ahmad Douglas, tema bagi Perhimpunan Agong pada tahun ini ialah menjamin kestabilan, kemakmuran dan kegemilangan Sarawak, yang mana ia dilihat daripada perkembangan terkini dari segi kejayaan gabungan Parti Sarawak GPS dalam pilihan raya yang lepas. Saya Al-Fairuz Jumurin, teruskan kesetiaan bersama kami.